Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya nama Rosep, nombor kad matrik I162011527, ingin membentangkan subtopik yang berikut, ialah berkaitan dengan al-uyubul lati yatarattabu 'alaiha faskun nikah wal asarul al-mutarattibatu 'ala zalik. Aib-aib yang berikut ialah boleh membawa kepada fasih perkahwinan dan kesan-kesan terhadapnya. Jadi kita boleh rujuk dalam buku, dalam muka surat 111. Pertamanya, al-uyubu allati yasbutu fiha fasquz zawaj qisman. Aib yang sabit padanya fasih perkahwinan itu ada dua bahagian. Pertamanya, qismul awal uyubun tamna'u tukun, ialah aib yang melarang daripada persetubuhan, seperti terdapat pada lelaki atau suami itu kal jupi, putus alat kemaluan, wal innah, dan alat kemaluan mati terpucuk, wal qarnu wal rizqu fis saujah, dan alat kemaluan perempuan pula penuh dengan tulang dan juga penuh dengan daging, maksudnya tak ada lubang untuk bersetubuh. Itu aib pada isteri, bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah uyubun la tamna'u tukun walakinnaha amratun munfaratun autoratun, ialah tidak dilarang daripada persetubuhan, aib yang tidak dilarang daripada persetubuhan, tetapinya ialah aib suatu, yakni segala penyakit yang kata oleh boleh membawa orang lari, yakni penyakit kecil, tak boleh mengubati, seperti kaljuzami, penyakit kusta, dan sopak, dan juga gila. Okey, jadi kesimpulannya ialah bahagian-bahagian aib ni nisbah kepada sepasang lelaki dan perempuan atau suami isteri itu terdapat bagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama ialah perkongsian antara suami dan isteri, ialah penyakit sopak, penyakit kusta, dan penyakit gila. Ini sesiapa pun kena penyakit-penyakit seperti ini, sama ada lelaki atau perempuan. Bahagian yang kedua ialah bahagian yang khas pada fizaujah, khas pada isteri saja, seperti alat kemaluan dia penuh dengan tulang dan juga daging, maksud tak ada lubang untuk bersetubuh. Itu bahagian kos pada isteri, dan juga bahagian kos pada lelaki pula, suami pula, ialah alat kemaluan terputus dan juga mati terpucuk. So seterusnya kita tengok pula pada dalilu subutil khiyari fi hadzal uyubi, dalil yang sabit pilihan dengan aib ini ialah min riwayah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifar, bahwasanya Nabi berkahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Ghifar. Falamma udkhilat alaihi, tatkala dimasukkan atasnya, yakni dibawa masuk kepada Nabi, ra'a bi kashiha bayatun, Nabi nampak ada putih-putih, belang putih, ini penyakit sopak. Faqala, maka Nabi bersabda, albisi siyabik, pakailah baju engkau balik, wa alhiqi bi ahlik, dan kembalilah kepada ahli engkau. Wa qala li ahli hadha, Nabi berkata bagi ahli keluarganya, talastum alayya, kamu sekalian ni telah sembunyi aib ini atas aku.
So di sini dalil boleh menunjukkan boleh buat pilihan untuk fasihkan nikah apabila sama ada lelaki atau perempuan terdapat aib-aib yang telah dinyatakan tadi, boleh bawa kepada qadi untuk fasihkan nikah. Seterusnya kita pergi detail lagi. Al-uyubu fi zaujah, aib terdapat pada isteri. Idza wajata zauju zaujatahu rizqan, apabila terdapat oleh suami akan istrinya alat kemeluan itu penuh dengan daging dan qurranan dan tulang, sapatalahu faskuz zawaj, sabit baginya oleh fasih perkahwinan. Li'anna hadzal illata, kerana illah seperti ini, mani'atun min maqsutiz zawaj, ialah telah melarang daripada tujuan perkahwinan, maksud daripada perkahwinan. Wa huwa tukul bizaujah, ialah bersetubuh. Dan seterusnya al-uyubu fi zauj, aib yang terdapat pada suami pula, pada zauj pula. Idza wajatat zaujatu zaujaha majbuban, apabila terdapat oleh isteri akan suaminya putus alat kemeluan, tak ada alat kemeluan, au aninan, ataupun mati terpucuk, sabatalah haqqu fasqis zawaj, sabit baginya, bagi isteri tadi itu oleh hak fasihkan perkahwinan. Kerananya li'annahu yafutu bihima maqsudun nikah, kerana seperti tadi telah meluput ataupun putus dengan kedua-duanya tujuan perkahwinan. Dan seterusnya ialah hutusul aibi ba'da aqdin nikah, berlaku aib tadi itu selepas terdapat aib tadi itu selepas pada akad nikah. Idza hatasa syai'un minal uyubi sabiqah ba'da aqdin nikah fi ayyin minaz zaujain, apabila berlakunya oleh sesuatu daripada aib-aib yang telah disebutkan tadi selepas pada akad nikah itu, pada mana-mana sama ada lelaki atau perempuan, sawa'un kana zalika ba'da tukul, sama ada selepas berlaku itu selepas pada persetubuhan, atau qablahu, ataupun sebelum setubuhan, sawa'un kana al-aibu mani'an min tukul, sama ada adalah aib-aib itu melarang daripada persetubuhan, seperti putus alat kemeluan lelaki dan tidak berfungsi, maksudnya mati terpucuk pada suami, pada zauj, dan dipenuhi dengan daging dan tulang pada perempuan, maknanya tak ada lubang, tak boleh setubuh. Au ghairu mani, ataupun aib-aib ni bukan punca pada persetubuhan, tetapi penyakit seperti kalkuzam, penyakit kusta, penyakit sopak dan penyakit gila. Fa innahu yasbutu haqqul qiyad fi faskis zawaj, apabila tersabit aib-aib yang sebegini, hak pilihan pada fasih nikah. Kama laukan al-aibu qadiman, seperti yang mana aib-aib yang terdapat sebelum nikah. Jadi sama juga dengan aib yang sebelum nikah. Apabila selepas perkahwinan pun, apabila kita dapat aib-aib yang begini, jadi boleh menfasihkan nikah. Tetapi di sini ada kecualian, lakin yustasna min zalikal innah faqat, tetapi ada kecualian satu saja, ialah mati terpucuk. Fa innaha idza hatasat ba'da tukul, apabila mati terpucuk ini dia berlaku selepas persetubuhan, fa innahu yasqutu haqquz zaujati fi faskis zawaj, maka sesungguhnya telah gugur hak isteri pada fasihkan perkahwinan.
Kerananya apa? Li husuli maqsulis sawaj, li husuli maqsutis sawaj bin nisbati laha. Kerana telah hasil ketujuan perkahwinan nisbah baginya, bagi isteri. Wahwal mahad wal wat'u, ialah mahad dan juga wati, bersetubuh. Okey, seterusnya ialah izalatul aibi, apabila hilang keaiban tadi. Apabila aib tu hilang, sama ada boleh mengupati ataupun sendiri hilang. Iza amkana izalatul rizki wal qarni binahwi amaliyah jarwahiyah, apabila hilang alat kemaluan yang penuh dengan tulang dan penuh dengan daging dan tulang itu dengan cara-cara orang bedah plastik. Sekarang ni boleh buat bedah plastik. Waratiyat biha zaujah, dan telah redha dengannya oleh isteri. Fala khiyaru lizauji hina izin, maka tidak ada pilihan lagi bagi bagi suami ketika itu. Li'atami wujudil muqaddati lil faski, kerana telah tiada lagi wujud ada kehendak untuk fasih apabila jadi elok balik macam orang biasa. Jadi hak untuk nak fasihkan nikah itu sudah ada. Dan demikian itu juga iza zalal junun wal parasu wal juzamu bitatawi, apabila telah hilang penyakit kusta, sopak dan gila itu dengan bitatawi, dengan mengupati ataupun perubatan. Fa inna haqqal faski yaskut, maka sesungguhnya hak untuk fasihkan nikah itu sudah gugur, tak ada lagi. Li zawali ma yud'au ilai, kerana telah hilang apa-apa benda yang didakwa atasnya. Jadi masa tu apabila aib-aib itu sudah hilang, jadi tak ada hak untuk fasihkan nikah. Dan seterusnya ialah haqqu wali zaujati fi faskin nikah. Hak wali bagi isteri, bagi zaujah itu hak padanya untuk fasihkan nikah. Jadi wali mar'ah haqqu faski nikahiha bi kulli aibin wajata fi zauji qabla 'aqdin nikah. Bagi wali perempuan itu hak untuk fasihkan nikah bi kulli aibin, dengan setiap aib yang terdapat pada suami sebelum akad nikah, sebelum berlakunya akad nikah. Sawa'un radiyat zaujatu biha, sama ada zaujah tadi itu dia redha dengan aib itu. Am lam tarto bihadzal fasku am lam tarto, sama ada dia redha dengan fasih ataupun dia tidak redha. Tatap hak wali ini, dia ada hak untuk fasihkan nikah. Wa zalika lamma yalhaqu waliyyu min al-'ain min zalikal aib, apabila terdapat wali itu mengetahui ataupun tahu aib-aib yang terdapat pada si lelaki tu, pengantin tu. Walaisa li wali zaujah haqqu faski bi'aibin hadisin patatukul, dan tidak ada hak bagi wali perempuan, bagi wali zaujah tadi, haqqul faski bi'aibin hadis, dengan aib yang baru datang ba'da tukun, yakni selepas pada tukun. Maksudnya mula-mula berkahwin itu elok, ada apa-apa, tak ada aib apa. Selepas berkahwin, selepas akad nikah, baru berlaku aib. Iz la 'ara alaihi fil ud, jadi tidak ada cela atasnya pada uruf, pada segi uruf, kata segi kebiasaan golibnya tak ada apa-apa. Bi khilaf zalika fil ibtida, jadi maksudnya apabila terdapat aib itu selepas pada tukul, jadi hak fasih untuk wali tadi itu tidak ada hak untuk fasihkan lagi. Okey, seterusnya ialah al-fasqu alal fauri,
fasihan fasih dengan segera, dengan sekadar segera. Bermaksud tasra'u zawjatu fawran wa yasra'u zawju aiton ila raf'il hakim wal mutalibatu bi faskin nikah idza sabatal uyub an adami toha. Apabila tetapan segera oleh si isteri dengan tindakan segera, dan juga suami dengan ambil tindakan segera, bawa perkara ni kepada hakim untuk apa? Untuk menuntut fasihkan nikah, sama ada ia bersetuju ataupun tidak bersetuju, sama ada suami atau isteri dia setuju dengan setuju atau tidak bersetuju, tetapi hak untuk fasihkan nikah itu boleh tindakan dengan segera, dengan bawa perkara ni untuk mereport kepada majlis agama ataupun hakim ataupun qadi. Dan tetapi tengok pula, falau alima hatuhumal aibu bi sahibihi, apabila telah antara salah seorang di mana keduanya mengetahui aib summa sakata, apabila kemudian itu sakata anhu, ia berdiam, jadi tak ada apa-apa tindakan, sakata haqqu faski, jadi gugur hak untuk fasihkan nikah. Maknanya selepas kahwin tu semua antara suami isteri tahu ada aib masing-masing, tetapi ia tidak cerita, tidak report pada qadi, jadi hak untuk fasihkan nikah itu sudah gugur. Illa kecualian idza kana jahilan, apabila ia jahil, anna lahu haqqul faski, ia jahil, yakni ia jahil tidak tahu untuk baginya tapan hak fasih, dia tidak tahu tentang itu. Fa innahu la yasqutu haqquhu fil faski, maka sesungguhnya apabila ia jahil itu tidak gugur hak pada fasihkan nikah. Jadi dia nak selepas dia tahu ini yang aib ni boleh membawa kepada fasihkan nikah, apabila dia tahu yang hak tidak gugur hak untuk fasihkan nikah, maknanya tetap baginya hak untuk nak fasihkan nikah tu boleh. Seterusnya ialah tarkul ajli fil innah. Ini maksudnya qadi bagi tempoh untuk yang mati terpujuk ni, untuk masa untuk perubatan. Wa idza sabata 'inda al-qadi al-innah fi zawji, apabila sabit di sisi qadi tetapan suami ataupun zauj ini mati terpujuk, wa taraba lahul qadi sanah qamariyah, qadi memberi masa dia 1 tahun qamariyah untuk liihtimali zawalul innah, untuk cara ataupun pergi perubat secara mana yang boleh hilangkan mati terpujuk, baik boleh balik. Fa idza zala aibuhu, apabila hilang oleh aibnya, apabila hilang aibnya, maka fazalik, maka di sini hak fasihkan nikah itu sudah gugur, tak ada hak untuk fasihkan nikah. Wa illa, dan jika tidak, maknanya dan jika tidak dia baik boleh selepas qadi bagi tempoh 1 tahun untuk mengubati, tapi masih begitu tak elok-elok lagi faskun nikah, maka hak itu boleh fasihkan nikah. Seterusnya ialah ma yatarattabu ala faskin nikah bihadzal uyub minal asad. Bermaksud tersusulan atas fasihkan nikah dengan aib-aib ini ada beberapa kesan. Pertamanya, alif, kanal fasku qabla dukul saqatal mahad wala mud'ah li zaujah, ialah apabila fasih itu sebelum persetubuhan
Jadi tak ada berlaku lagi persetubuhan, jadi gugurlah mahar perkahwinan, mahar wala mud'ah li zaujah, dan juga tidak mud'ah bagi isteri, li'annahu in kana al-aibu fi zauj fa hiya al-fasiqah wa alaihi fala syai'alha, dan kerananya jika adalah aib itu dengan suami dan ia perempuan isteri itu membawa, yakni orang yang fasih, dan atas fala syai'alha, dan tidak ada sesuatu baginya, yakni mahar dan juga mud'ah tidak ada. Dan kesan seterusnya ialah wa in kana al-fasku qad hasala ba'da tukul, jika adalah fasih itu hasil selepas persetubuhan, walakin bi'aibin muqarinin lil 'aqdi, tetapi aib itu serta dengan akad nikah, semasa aib itu berlaku semasa akad nikah, au bi'aibin hadis bainal 'aqdi wat tukul, ataupun aib itu berlaku antara akad nikah dan antara persetubuh. Jahalahu wati'u, maka ia tidak tahu, dijahil tentangnya terus persetubuh. Fa innahu yajibu laha mahar misal, maka wajib atasnya isteri ataupun perempuan itu mahar misal, mahar yang seumpamanya, yakni mahar yang misal ni mahar yang kebiasaan, bukan mahar yang musamma, mahar yang tetap, tapi mahar yang biasa kakak dia berapa, maka dia pun sama. Dan akhirnya ialah kesan yang terakhir, wa in kana al-fasku qad hasala ba'da tukun, apabila adalah fasih itu hasil selepas bertukul, maknanya selepas bertukul dia buat fasih, wal aibu innama hatasa aitun ba'dahu, dan aib itu juga berlaku selepas pada persetubuhan. Fa innahu yajibu lizaujah kamilul mahar musamma, maka di sini wajib atas zaujah itu mahar yang sempurna, mahar al-musamma, mahar yang telah ditetapkan, li'anal mahar qad istaqarra bitukun, kerana di sini mahar telah menetap dengan persetubuhan, qabla wujudi sababil qiyad, sebelum adanya sebab-sebab pilihan fil fasqi, dalam fasih. Fala yughayyir, maka mahar di sini tidak berubah, tetap mahar musamma, mahar yang telah ditetapkan. Saya rasa cukup sekadar ini saja. Kalau ada salah dan silap, saya minta tolong kawan-kawan semua untuk tukurkan balik dan memperbaikikan balik present pembentangan saya ini. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.